Okay. Jadi sudah pukul 10.30. Jadi selamat datang murid. Hari ini kita akan masuk ke gali ke-18 yang PTPR dalam Google Meet. Okay, jadi hari ini kita akan masuk ke bab yang baharu iaitu bab 6 persamaan linear. Okay, sampai bab yang ke-6 ni kita pun hanya belum lagi sampai separuh daripada silibus tingkatan 1 lagi. Jadi that's why cikgu akan agak laju sikit. Okay, jadi apa yang cikgu harapnya adalah kalau kamu ada masalah untuk menjawab soalan, kamu mesti cari cikgu. Kamu mesti tanya dengan cikgu. Kalau tidak, cikgu tidak akan tahu apa masalah yang kamu telah menghadapi. Okay, jadi hari ini kita lihat persamaan linear. Okay, apa itu persamaan linear? Kalau kita lihat dalam sini, apa yang kita akan belajar dalam persamaan linear? Kita akan belajar 3 perkara. Satunya adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kedua, persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Dan persamaan linear serentak dalam 2 pemboleh ubah. Jadi ini adalah 3 perkara yang kita akan belajar dalam bab ini. Okay? Jadi kenapa kita nak belajar bab ni? Pelbagai masalah yang melibatkan situasi kehidupan harian dapat diselesaikan dengan menterjemahkan maklumat kepada ayat matematik dalam bentuk persamaan linear. Bincang dengan guru anda tentang situasi atau bidang lain yang melibatkan persamaan linear. Jadi inilah dia. Okay, lepas tu kita terus lihat kepada apa yang kita nak belajar hari ini. Okay. Kita belajar yang pertama yang tadi cikgu kata, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Apakah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okay, perhatikan nilai. Perhatikan nilai 1 dalam raja A. Okay, dan adalah sama dengan nilai 1 dalam raja B. Jadi ini adalah perkara yang kita akan lihat. Okay. Jadi kita lihat dekat sini. Situasi ini boleh ditulis sebagai nilai 1 dalam raja A sama dengan nilai 1 dalam raja B. Okay. Simbol sama dengan ni, ini adalah sama dengan, digunakan untuk menunjukkan hubungan dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Ayat matematik melibatkan persamaan kesamaan dikenali sebagai persamaan. Dikenali sebagai persamaan. Itulah apa yang kita belajar tentang persamaan hari ini. Okay, jadi kita lihat lagi. Okay, misalnya X tambah 2 sama dengan 5 dan Y tolak 7 sama dengan 11. Ini adalah dikenali sebagai persamaan. Okay, jadi tahukah anda simbol yang ini adalah digunakan untuk hubungan yang terdiri dari nilai yang berlainan. Misalnya 2 tak sama dengan 5. Okay, jadi kita lihat aktiviti yang ini. Perhatikan ayat matematik yang dituliskan pada kad raja di bawah. Jadi kita lihatlah. Okay. Kita nak tahu mana satu adalah ungkapan, mana satu adalah persamaan. Okay. Jadi dekat sini cikgu tanda lah. Okay. Cikgu di sini cikgu akan tandakan yang ungkapan tu cikgu akan tandakan U. Ungkapan cikgu akan guna huruf U. Yang untuk persamaan cikgu akan gunakan huruf T. Jadi untuk 7B tambah 2 ini adalah ungkapan. Kenapa? Kerana kamu ada nampak sama dengan dalam? Tak ada. Jadi untuk yang S tambah 5 sama dengan 8 ini adalah persamaan. Okay. Yang ini juga ada sama dengan, kerana dia ada sama dengan,
Jadi ini adalah persamaan. Ini ada sama dengan, dia adalah persamaan. Ini ada sama dengan, dia juga adalah persamaan. Okey. Yang ini juga dia ada sama dengan, dia adalah persamaan. Okey. Dan ini ada sama dengan, dia juga adalah persamaan. Ini tidak ada sama dengan, jadi ini adalah ungkapan. Ini ada sama dengan, jadi ini adalah persamaan. Jadi ini adalah tidak ada persamaan, jadi dia adalah ungkapan. Jadi untuk ungkapan ini dia tidak ada sama dengan. Berbeza, ini adalah berbeza dengan yang persamaan. Dalam persamaan itu ada. Dalam persamaan ini dia ada sama dengan. Untuk ungkapan ini dia tiada sama dengan. Dia tidak ada sama dengan. Jadi ini adalah contoh yang cikgu akan save supaya kamu nanti boleh rujuk. Okey. Jadi cikgu padamkan dia dahulu, baru cikgu dapat proceed. Jadi kita lihat lagi yang bawah ini. Perhatikan persamaan berikut yang diperolehi daripada aktiviti penerokaan. Okey, persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear kerana kuasa pemboleh ubahnya adalah satu. Apa itu pemboleh ubah? Okey, apa itu pemboleh ubah dekat sini? Okey, pemboleh ubah dekat sini. Okey. Jadi X adalah pemboleh ubah. Y adalah pemboleh ubah. P, Q adalah pemboleh ubah. S, Y ini adalah pemboleh ubah. N dengan N ini adalah pemboleh ubah. H dengan K ini adalah pemboleh ubah. Dengan syaratnya dekat sini, kenapa dia dipanggil sebagai linear? Kenapa dia dipanggil sebagai linear? Kerana kuasa pemboleh ubahnya adalah satu. Kamu tengok, yang S ini kuasanya adalah satu. Okay? Yang Y ini dia kuasanya juga adalah satu. P ini kuasa dua juga adalah satu. Q ini kuasanya juga adalah satu. S kuasa ini juga satu. Y kuasa ini pun satu. Semua kuasa dekat sini adalah satu. Jadi oleh kerana kuasanya adalah satu, jadi dia adalah persamaan linear. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, sudut komunikasi sini, bincangkan mengapa K kuasa 2 tambah 1 dengan sama dengan 6 bukan persamaan linear. Kenapa dia bukan? Kerana dia ada kuasa 2. Kerana kuasa pemboleh ubah adalah 2. Adalah 2, bukan 1. Jadi yang dekat sini syaratnya sangat jelas. Dia adalah 1. Jadi oleh kerana ini kuasa ini adalah 2, jadi dia bukan kuasa 1. Oleh kerana kuasa pemboleh ubahnya bukan 1, jadi dia bukan persamaan linear. Jadi ingat, linear ini adalah sangat penting. Linear ini adalah sangat penting. Okay? Kerana dia kuasanya mesti. Mesti 1. Okey, antara persamaan linear itu didapati bahawa persamaan berikut mempunyai hanya satu pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Tengok, ini kuasanya semuanya adalah 1. Jadi dia adalah persamaan linear.
Jadi ini cikgu pun akan ambil gambar supaya nanti cikgu boleh kongsikan dengan kamu untuk rujukan kamu nanti. Okay. Okay, jadi cikgu kena padamkan supaya cikgu dapat scroll down. Okay. Persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi kamu tengok kuasa bagi S adalah 1. 1 pemboleh ubah. Jadi dia yang ini dia ada lebih 2. Tadi ini dia adalah persamaan linear, tapi di sini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi dia hanya boleh ada satu pemboleh ubah saja. Jadi kalau kita lihat dekat sini, yang ini adalah pemboleh ubah dalam satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang ini juga, ini tidak. Ini tidak, ini pun tidak. Ini ya. Jadi hanya 3 saja ini adalah pemboleh adalah dalam satu pemboleh ubah sahaja. Okay? Jadi kita lihat contoh 1. Terangkan sama ada persamaan berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jadi di sini. Okay, jadi kita lihat. A, 3X. Kita hanya satu saja. Hanya satu saja pemboleh ubah dan kuasanya juga adalah 1. Jadi dia adalah persamaan dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. That's why kenapa dia kata ya lah. Kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah iaitu X dan kuasa bagi S ia adalah 1. Untuk B ini bukan. Kenapa? Kerana persamaan ini mempunyai 2 pemboleh ubah iaitu P dengan Q. Dia ada 2 pemboleh ubah. Okay, dia ada 2 pemboleh ubah. Lepas tu yang C 2K$7 sama dengan K/3. Ya. Kenapa? Kerana hanya mempunyai satu kerana K ini dengan K ini adalah sama. Jadi kita boleh katanya dia hanya ada satu pemboleh ubah saja. Lepas tu kuasa bagi K adalah 1. Jadi kita boleh katakan bahawa dia adalah persamaan linear. Ini yang menunjukkan dia adalah linear. Ini menunjukkan dia adalah linear. Okey, lepas tu yang soalan D. Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. Ya, ini memang hanya satu pemboleh ubah saja. Tapi kuasanya adalah 2. Jadi dia bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dia bukan. Okey, inilah dia. Lepas tu kita lihat dekat sini. Mari berbincang. Bincangkan sama ada persamaan yang berikut merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ini ya. Tapi ini bukan. Ini bukan. Kenapa? Kerana kalau kita tuliskan dia adalah S kuasa negatif 1 tambah 2 sama dengan 6. Jadi kuasanya adalah negatif 1, bukan 1. Lepas tu, kalau yang ini, kerana S darab S, dia akan jadi S kuasa 2 tolak X sama dengan 9. Jadi, oleh kerana kuasanya adalah 2, jadi dia juga bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi ini adalah bahagian yang cikgu juga akan ambil gambar supaya kamu dapat rujuk nanti.
Okey. Jadi untuk yang soalan yang ini cikgu tidak akan terangkan lagi lah kerana dia adalah sama dengan contoh satu. Jadi kita lihat kepada yang seterusnya. Bagaimanakah anda membentuk persamaan linear berdasarkan situasi yang diberi dan sebaliknya? Okey. Kita lihat contoh 2. Bentukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Satu nombor ditolak dengan 8, baginya adalah 2. Katakan nombor itu adalah S. Jadi S adalah sama, S tolak 8 sama dengan 2. Jadi ini dia mengikut situasi lah. Dia tolak 8. Satu nombor. Jadi satu nombor di sini. Satu nombor dekat sini. Dia wakilkan dia dengan X. Dia wakilkan dia dengan X. Jadi dekat sini kamu nak wakilkan dia dengan X ke, dengan Y ke, memang tidak kisah. Asal kita wakilkan dia dengan sesuatu huruf. Kamu nak wakilkan dia dengan A pun boleh. Jadi apabila S ditolak dengan 8 sama dengan 2. Jadi dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Lepas tu soalan B. Pek Ching membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang dan sebuah buku tulisan berharga RM3. Jumlah bayarannya adalah RM7. Jadi sekarang ini dia beli 5 batang pen. Dan satu batang pen itu harganya adalah Y sen. Okay? Satu batang pen tu dia adalah Y sen. Jadi satu batang adalah Y sen, 5 batangnya adalah 5Y. Jadi 5Y tambah dengan 300 sama dengan 700. Macam mana kita boleh dapat 300 ini? Kerana RM3 adalah 300 sen. Ataupun kita boleh katanya satu ringgit adalah sama dengan 100 sen. Jadi ini adalah konsep matematik yang biasa yang kamu sepatutnya juga tahu. Jadi ini adalah macam mana dia dapatkan konsep ni lah. Okay. 5 batang pen, 1 batang Y sen. Jadi di sini kita tengok ini adalah sen, ini adalah dalam ringgit. Biasanya kita akan cuba tukarkan kepada unit yang paling relevan ataupun yang paling kecil lah. Okay. Kalau kita lihat dekat tips space hari ini, setiap sebutan dalam persamaan linear mempunyai unit yang sama. Jadi dia mesti tukar kepada unit yang sama. Jadi ini dia mesti tukar kepada unit yang sama. Jadi iaitu kenapa ringgit Malaysia dia akan tukarkan kepada sen. Okay. Unit tidak perlu ditulis apabila pembentukan persamaan linear. That's why kamu tidak akan nampak dia tulis unit sen dekat sini lah. Jadi ini adalah apa yang kita bincangkan dekat bahagian ini. Okay, sampai sini ada apa-apa masalah? Kalau ada masalah, kamu boleh message dalam sini ataupun kamu boleh bagi cikgu signal supaya cikgu boleh beri perhatian dan cuba jawab soalan kamu. Okay, jadi ini adalah macam mana tentang pembentukan persamaan linear. Okay. Lepas macam mana membentukkan persamaan linear, kita kena tahu macam mana tuliskan pernyataan atau situasi lah.
penyertaan atau situasi bagi setiap persamaan. Jadi ini adalah contoh dia. 2S tambah 5 sama dengan 19. Jadi kita kena tulis satu ayat lah yang berkenaan. Tapi soalan jenis ini jarang wujud dalam peperiksaan. Tapi kamu juga kena tahulah. Macam 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5 hasilnya sama dengan 19. Ataupun sesuatu nombor ditolak dengan 2 hasilnya adalah 8. Tapi kita kena lihatlah apa keadaan yang dia bagilah. Apa keadaan yang dia bagi. Okay, jadi ini cikgu tidak sentuh banyak. Jadi cikgu akan pergi kepada yang seterusnya. Okay, macam mana kita menyelesaikan masalah linear dalam satu pemboleh ubah. Okay. Jadi kita lihat dekat sini. 2 bongkar kayu yang masing-masing berjising 6 kg dan S kg diletak pada penimbang seperti yang ditunjukkan di dalam raja di sebelah. Okay, bacaan yang ditunjukkan oleh penimbang adalah sama dengan jumlah jising kedua-dua bongkar itu. Maka persamaan linear yang dibentuk ialah S tambah 6 sama dengan 10. Jika kita menggantikan bongkar S kg dengan suatu bongkar berjising 4 kg, bacaan penimbang adalah sama dengan 10 kg. Hal ini menunjukkan 4 ialah satu nilai yang berangka yang memuaskan S tambah 6 sama dengan 10. Nilai yang berangka ini dikenali sebagai penyelesaian bagi persamaan S tambah 6 sama dengan 10. Jadi untuk yang ini kalau cikgu cakap saja macam ni, kamu memang berpening lah. Kerana kamu masih tidak sangat tahu tentang ni penyelesaian persamaan linear. Okey. Jadi dalam penyelesaian persamaan linear ini, dia ada 3 cara kita boleh guna. Iaitu kaedah cuba jaya, aplikasi konsep kesamaan, kaedah pemata balikkan. Jadi untuk yang ini adalah cuba jaya. Cuba jaya ini cikgu tidak sentuh. Kalau boleh, kamu cuba baca. Kalau kamu tak nak baca pun tak ada masalah. Jadi cikgu akan terus bagi kamu lihat kepada konsep kesamaan. Jadi ini adalah pemikiran dia. Kamu nampak gambar ini, dia adalah macam satu pemikiran. Jadi dalam pemikiran ini adalah macam mana kita menyelesaikan soalan di sini. Jadi ingat, dalam konsep kesamaan, kiri dengan kanan adalah sama. Kiri dengan kanan adalah sama. Apabila saya nak hilangkan satu ini, di sebelah kanan juga kena hilangkan. So that's why di sini tolak 1, di sini pun tolak 1. Tapi dalam konsep matematik, sebenarnya apa yang kita lihatnya dia adalah macam yang pen merah yang cikgu tulis. Apabila saya telah tolak 1, dia seolah-olahnya 2S sama dengan 7 tolak 1. Seolah-olahnya tambah 1 ini pindah ke sebelah kanan jadi tolak 1. Jadi ini adalah dalam matematik kita lihat macam itu. Okay, lepas tu 2S kerana 7 tolak 1 kan, jadi 2S sama dengan 6. 2S sama dengan 6. Jadi sekarang saya nak bahagi 2 pada 2 tempat. Jadi seolah-olahnya S dengan S bahagi 2. Ini bahagi 2, jadi itulah apa yang kita boleh nampak. Okay, itulah apa yang kita boleh nampak. Akhirnya S sama dengan 3. Akhirnya S sama dengan 3. Okay. Jadi cikgu tulis semula yang dekat sini tadi ni dia seolah-olah 2S sama dengan 7 tolak 1. Yang dekat sini
Seolah-olahnya adalah S sama dengan 6 bahagi 2. Kenapa dia akan jadi bahagi 2? Kalau kita ikut konsep di sini, seolah-olahnya kerana 2 ini, dia adalah darat dengan X. Sama dengan 6. Sama dengan 6. Lepas tu, 2 darab S. Jadi, 2 ini bila saya nak pindah dia kepada sini, darab akan jadi bahagi. So, that's why 6 bahagi 2 sama dengan 3. Jadi, ini adalah satu konsep yang dalam matematik lah. Dan kamu kena cuba biasakan diri. Satu persatu. Perlahan-perlahan. Baru kamu akan ingat. Baru kamu akan mahir. Okay, jadi itulah kenapa Cikgu Asyik beritahu kamu mesti mengikut kelas matematik setiap kali. Kerana setiap ilmu dalam tu Cikgu boleh jamin adalah sangat baru untuk kamu semua. Okay, jadi kalau kita lihat sini dalam suatu persamaan linear, nilai di sebelah kiri sentiasa adalah sama dengan nilai di sebelah kanan. Maka operasi matematik yang dilakukan pada kedua-dua belah persamaan linear mestilah sama supaya mematuhi konsep kesamaan. Jadi ini adalah perkara yang perlu kamu ambil kira. Take note. Jadi cikgu juga ambil gambar supaya nanti kamu boleh rujuk kembalilah dalam gambar. Okay, jadi cikgu padamkan dia dahulu. Okay, satu lagi adalah kaedah pematahbalikan. Jadi kaedah pematahbalikan juga adalah satu kaedah yang cikgu tidak sangat suka nak guna lah. Kenapa? Kalau berbanding dengan kaedah tadi kan, kaedah konsep kesamaan ni, kaedah pematahbalikan ni kamu tengok. Katakan nilai awal sama dengan S dan nilai akhir sama dengan 7. Senaraikan operasi matematik bermula nilai S menjadi 7. S darab 2 lepas tu tambah 1 sama dengan 7. Jadi kita gunakan kaedah pematahbalikan. Jadi 7 tolak 1. Tengok tambah akan jadi tolak. Darab akan jadi bahagi. Jadi dia 7 tolak 1 sama dengan 6. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Ini adalah kaedah pematahbalikan. Ini adalah kaedah yang cikgu pun tidak recommend anda guna. Okay. Jadi lepas tu contoh 5. Contoh 5 cikgu tidak akan bincang kerana cikgu rasa dalam tu sangat lengkap. Kamu boleh cuba baca. Tapi latihan ini, untuk latihan dalam buku test ni, cikgu akan bincangkan supaya kamu lebih jelas. Jadi untuk latihan ini, sekarang cikgu ambil bahagian ini dahulu. Okay. Jadi selesaikan persamaan linear yang berikut. Jadi macam mana kita selesaikan persamaan linear? Okay. Jadi kita tengok. Okay. S tolak 10 sama dengan 3. Jadi sekarang saya nak hilangkan 10 ini kan. So macam mana saya hilangkan 10 ini? Macam mana saya hilangkan 10 ini? Jadi cara yang saya hilangkan 10 ini, saya akan tambah 10. Jadi 3 ini saya juga akan tambah 10. Jadi apabila tolak 10 tambah 10, ini akan jadi kosong. So, jadi itulah apa yang kita akan nampaknya dekat sini. So, S tinggal saja. Okay. Ini jadi kosong. 3 tambah 10 adalah 13. Jadi ini adalah cara kita selesaikan
soalan bagi A. Macam mana kita selesaikan soalan bagi B? 4x tolak 1 sama dengan 7. Jadi kita cuba selesaikan soalan ini. Jadi mula-mula saya nak hilangkan tolak 1 di sini. Macam mana saya hilangkan tolak 1? Saya akan tambah dengan 1. Lepas tu kalau di kiri telah tambah dengan 1, di kanan juga kena tambah dengan 1. So jadi ini adalah apa yang kita dapatnya. Ini tinggal 4x. Ini tinggal 7 tambah 1 akan jadi 7 tambah 1 akan jadi 8. Tolak 1 tambah 1 jadi kosong, sifar. Jadi kita tak perlu tulis. Lepas tu saya nak hilangkan 4 ini. Jadi saya akan bahagi 4s dengan 4. Jadi bahagi dengan 4. Jadi apabila kiri telah bahagi dengan 4, kanan juga kena dibahagi dengan 4. So that's why untuk yang di sini dia akan jadi S, ini akan jadi 8 bahagi 4 jadi 2. Jadi ini adalah penyelesaian bagi soalan B. Jadi macam mana untuk soalan C? Okey, soalan C. So, saya pun sama, saya salingkan dia dulu. Tambah 3 sama dengan 5. Okey, jadi dekat sini saya nak hilangkan 3 ini dengan cara saya tolak 3. Apabila saya tolak 3 di sebelah kiri, di sebelah kanan pun kena tolak 3. Sebelah kiri, sebelah kanan. Mesti sama. Jadi lepas tu, saya cuba selesaikan. Jadi apabila 3 tolak 3 ini memang dia hilang. Jadi tinggal S per 6 sama dengan 5 tolak 3 sama dengan 2. Jadi ini adalah S per 6. S per 6 pun adalah sama seperti S bahagi 6. Jadi saya nak hilangkan bahagi 6 ni, caranya adalah saya darab dengan 6. Jadi apabila kiri darab dengan 6, kanan saya pun darab dengan 6. Okey. Jadi apabila saya ini adalah darab 6, jadi sebelah kiri tinggal X. Jadi sebelah kanan 2 darab 6 sama dengan 12. Okey, kenapa cikgu tulis semua ini dalam warna merah? Kerana cikgu nak kamu nampak dan cikgu nak kamu lihat sebelah kiri dengan sebelah kanan. Apabila saya tambah sesuatu, dia adalah sama. Okey, jadi lepas tu kita lihat kepada soalan yang B sampai F. Cikgu juga akan ambil contoh lah. Okay. Macam mana untuk soalan B sampai F. Okey, jadi kita lihat soalan B. X tambah 8 per 2 sama dengan 9. Jadi untuk yang ini mula-mula tengok S tambah 8 ada dekat atas. Saya kena hilangkan yang bawah ini dahulu. Saya nak hilangkan bawah ini dahulu. Jadi saya kena darab dengan 2. Kenapa? Kerana dia atas bahagi dengan 2 kan. Jadi apabila kiri telah darab 2, kanan saya juga kena darab 2. Jadi itulah saya dapat S tambah 8. Kerana darab 2 bahagi 2 darab 2 dia sudah hilang. Jadi 9 darab 2 jadi 18. Lepas tu saya nak hilangkan tambah 8. Jadi bila saya nak hilangkan tambah 8 ni, cara saya buat saya adalah tolak 8.
Jadi bila kiri tolak 8, kanan saya pun tolak 8. So that's why saya akan dapat X sama dengan 18 tolak 8. S sama dengan 10. S sama dengan 10. Okay? Mungkin kamu telah nampak cikgu telah banyak menggunakan yang pen merah ini. Jadi sekarang cikgu tidak akan tukar warna pen cikgu dan menyelesaikan seperti apa yang cikgu ajarlah. Okay, jadi cikgu guna warna hijau. Okay, jadi kamu lihat soalan E. Okay. So, 3 darab dengan S tambah 2 sama dengan 5X. Jadi untuk soalan ini, kalau kamu ada nampak dia macam darab macam ni kan. Jadi sekarang ni saya akan darab dia ke dalam. Saya akan darabkan dia ke dalam. Jadi 3 darab S sama dengan 3S. 3 darab 2 sama dengan 6 sama dengan 5X. Jadi sekarang ini saya nak hilangkan sesuatu. Saya nak hilangkan apa? Saya nak hilangkan 3S. Ataupun saya nak hilangkan 5S. Jadi bila saya nak hilangkan 5S, saya tolak 5X. Ini pun tolak 5X. Kiri dengan kanan sama. Jadi apabila 3S tolak 5S sama dengan negatif 2S tambah 6 sama dengan sifar. Sama dengan sifar. Jadi apabila sampai sini saya nak hilangkan 6 ni. Jadi caranya adalah negatif 2S tambah 6 tolak 6 sama dengan sifar tolak 6. Jadi sekarang ni saya dapat dia adalah negatif 2S sama dengan negatif 6. Sifar tolak 6. Negatif 6 lah. Lepas tu macam mana? Saya bahagi dengan negatif 2. Ini saya pun bahagi dengan negatif 2. Kiri dengan kanan adalah sama. So, lepas tu negatif 2 bahagi negatif 2 sama dengan positif lah. Sama dengan negatif, positif. Ini sama dengan 3. Jadi ini adalah cara untuk kita selesaikan soalan E. Macam mana dengan soalan F? 2/3 S tolak 4 sama dengan S tambah 1. Jadi mula-mula saya nak jadikan S di satu tempat. Jadi caranya adalah saya hilangkan S ini. Saya akan tolaknya dengan X. Ini saya pun tolak dengan X. Jadi apabila 2/3 S tolak dengan S, dia jadi negatif 1/3 X. Jadi kalau kamu tidak yakin, tidak tahu kenapa dia adalah negatif 1/3 S, caranya kamu boleh guna kalkulator. Okay, kamu boleh guna kalkulator. So macam mana? 2/3. Lepas tu tolak X adalah tolak 1 lah. Tolak 1 sama dengan negatif 1/3. Itulah cara cikgu dapat negatif 1/3 daripada sini. Itulah adalah cara yang cikgu dapat. So lepas tu, bila saya sudah dapat yang macam tu, saya selesaikan dia. Saya di sini saya masih tolak 4 sama dengan ini tinggal 1. S tolak S jadi ini. Lepas tu macam mana saya nak hilangkan 4? Saya akan tambah dengan 4. Sini pun akan tambah dengan 4. Jadi negatif 1/3 S sama dengan 5. Negatif 1/3 S
sama dengan 5. Okay, lepas tu macam mana saya hilangkan ini? Macam mana saya hilangkan ini? Jadi caranya untuk menghilangkan negatif 1/3 ataupun saya tuliskan negatif S per 3 sama dengan 5. Jadi saya hilangkan 3 ini dengan darab 3. Darab 3. Jadi negatif X sama dengan 15. Jadi macam mana saya hilangkan negatif ni? Saya darab dengan negatif 1. Saya darab dengan negatif 1. So S sama dengan negatif 15. Jadi ini adalah satu langkah demi satu langkah macam mana saya dapatkan nilai itu. Okay. Jadi murid, jangan risau, nanti ini cikgu akan kongsikan. Okay, jadi sekarang ni cikgu akan bawa kamu lihat kepada latihan hari ini. Latihan hari ini juga agak banyak. Okay. Cikgu hanya nak kamu buat 2 muka surat sajalah. Jangan risau, cikgu akan bimbingkan kamu untuk menjawab dahulu. Okay. Jadi untuk yang soalan muka surat 28 dalam buku 2. Okay, hari ini kita guna buku 2. Buku kerja anda. Okay. Jadi cikgu nak kamu lihat kepada muka surat 28. Okay, jadi macam mana saya tentukan sama ada persamaan berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun tidak? Ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ya. Jadi ya. Kenapa? Persamaan terdiri daripada satu pemboleh ubah iaitu K dengan kuasa K ialah 1. Jadi ini adalah hampir sama dengan dalam buku teks tadi lah macam mana penyelesaian dia. Okay. Lepas tu kita lihat soalan 2. Adakah soalan 2 ini dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Q dengan Q ini samakah? Kalau dalam bahasa, Q dengan Q ini sama kerana satu huruf besar, satu huruf kecil. Tapi dalam matematik, dia adalah dua pemboleh ubah yang tidak sama. Jadi, jawapan untuk ini adalah tidak. Kenapa? Persamaan terdiri daripada 2 pemboleh ubah iaitu Q dan Q. Kerana dia ada 2 pemboleh ubah. Jadi untuk soalan 2 ini dia bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Lepas tu untuk yang soalan 3, tengok ada kuasa 2 kan? Jadi dia juga tidak. Kenapa? Kuasa tertinggi pemboleh ubah D ialah D ialah 2. Jadi dia bukan.
Okey, lepas tu untuk soalan 4. Adakah soalan 4 ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Tengok A dia adalah sama kan? Jadi dia ya. Jadi untuk soalan 4 ini kamu tulis jawapan sendiri. Kamu tulis jawapan sendiri ya, kamu cuba. Okey, lepas tu soalan 4 kamu cuba tulis jawapan sendiri. Kita lihat soalan yang seterusnya. Bentukkan satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan pernyataan berikut. 2 kali ganda suatu nilai ditolak 5, hasilnya ialah 9. Hasilnya adalah 9. Jadi macam mana? 2 kali ganda satu nilai. Kita perlu katakan kita perlu katakan dahulu. Okey. Ialah kita katakan dia adalah A lah. Adalah A. Jadi 2 kali A ditolak dengan 5 hasilnya adalah 9. Jadi inilah dia. Okey. Lepas tu kita lihat soalan bagi 6. Hasil tambah suatu nombor dan 4 kali ganda nombor itu hasilnya ialah 20. Jadi macam mana? Jadi apa nombor itu? Katakan nombor itu kita perlu katakan ialah sekarang saya katakan dia adalah B lah. So macam mana? Hasil tambah suatu nombor, suatu nombor itu B lah. Okey. Tambah dengan 4 kali ganda nombor itu. 4 kali ganda nombor itu. Jadi hasilnya adalah 20. Jadi ini adalah cara kita selesaikan soalan 6. Okey. Lepas tu soalan 7 ini cikgu nak kamu cuba sendirilah. Soalan 8 ini cikgu bimbing bersama dengan kamu. Perimeter sebuah segi 4 dengan lebar P dan panjang P tambah 5 cm ialah 35 cm. So macam mana? Perimeter. Jadi perimeter bagi sebuah segi 4. Lebar tambah jadi macam mana? Okay. Jadi dia adalah satu segi 4. Segi 4 ini macam mana kita dapat perimeter? Perimeter ini adalah sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar kan. So perimeter ini ada sorry. Aku tak perlu tulis ni lah. Okay. Dia adalah P tambah dengan P tambah 5 tambah dengan tambah dengan P tambah dengan P tambah 5 sama dengan 35. Jadi ini adalah dia lah. Lebar tambah panjang tambah lebar tambah panjang lah. So jadi apabila saya tambahkan semua itu, saya dapati dia adalah 4P tambah dengan 10 sama dengan 35. Jadi ini adalah penyelesaian bagi soalan 8. Ini adalah penyelesaian bagi soalan 8. Okay. Jadi kita lihat lagi kepada muka surat yang seterusnya. Okay. Okay, soalan dekat sini
Dia adalah hampir sama dengan tadi yang cikgu ajar lah. Sama dengan penyelesaian tadi itu. Jadi macam mana kita selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Jadi yang ini cikgu kena gunakan whiteboard lah untuk menyelesaikan. Okay, cikgu cuba buat soalan 1 sampai soalan, tak payah. Cikgu cuba buat soalan 4 sampai soalan 6. Lepas tu kamu cuba soalan yang lain. Okay, jadi kita lihat soalan ini. Jadi apabila cikgu menyelesaikan soalan ini, cikgu akan cuba tulis semula lah supaya lebih senang. So, 3/4 W tolak 44 sama. Okay. Sama dengan negatif 2W. Jadi, sebenarnya dekat sini, apa cara yang saya boleh gunakan untuk menyelesaikan? Okay, kalau cara penyelesaian cikgu dekat sini, cikgu akan macam pindahkan dia pergi sinilah. Saya tambah dengan 2W. Yang belakang ni saya tolak tambah dengan 2W. Kenapa saya kena tambah dengan 2W? Kerana ini adalah tolak. Jadi 3/4W tolak 44 tambah 2. Jadi 3/4 tambah dengan 2 ini berapa? Adalah sama dengan berapa? Okay, kalau keluarkan kalkulator, Tiga per 4 tambah 2 sama dengan berapa? 11/4. So, jadi sini sama dengan 11/4 W. Jadi tolak 44 sama dengan sifar. Jadi sekarang saya nak pindahkan tolak 44, jadi saya tambah 44 kan. Saya tambah 44, sini pun tambah 44. So jadi 11/4 W sama dengan 44. Jadi sekarang macam mana saya selesaikan? Okay, saya darat 4. Dua tempat. Kenapa saya nak hilangkan 4 ini? Jadi 11W sama dengan 44 darat dengan 4. Okay, 44 darat dengan 4. Berapa? Kamu boleh guna kalkulator. 44 darat 4 adalah sama dengan 176. Jadi 176. Jadi dua-dua ini saya bahagi dengan 11. Okay, jadi W akhirnya akan sama dengan 16. Kalau kamu guna kalkulator lah, dia akan sama dengan 16. Okay, boleh kah? Cikgu memang tahu ini ada susah sikit. Jadi cikgu hanya tunjukkan satu saja dahulu. Cikgu tidak nak buat banyak sangat. Nanti kamu pengsan. Okay, jadi untuk yang ini cikgu akan ambil gambar supaya kamu ada satu rujukan lah. Okay, kamu ada satu rujukan. Okay, jadi untuk latihan hari ini,
kamu kena buat muka surat 28 semua. Muka surat 28 semua. Untuk muka surat 29, cikgu hanya nak kamu buat soalan 1 dengan soalan 3 sahaja. Soalan 1 dengan soalan 3 sahaja. So, faham? Ada apa masalah? Cikgu nak kamu cuba buat soalan 1 dengan soalan 3 sahaja. Jadi, ini saja untuk hari ini. Jadi, cikgu harap kamu boleh cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan latihan yang cikgu bagi kamu hari inilah. Kalau ada apa-apa masalah, sila hubungi dengan cikgu, tanya dengan cikgu macam mana, apa masalah anda dan cikgu boleh bantu kamu. Okay? Jadi ada apa-apa masalah, kamu boleh beritahu cikgu sekarang? Ada? Ada masalah kamu, Ray? Tak ada. Jadi kamu cuba buat latihan hari ini. Latihan hari ini cikgu sudah kurangkan sampai banyak sudah. Sebenarnya kamu hanya perlu buat 4 soalan saja. Jadi cikgu nak kamu cuba dengan betul-betul. Kamu cuba. Okay? Cuba menyelesaikan dia. Okay? Jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Jadi bye-bye. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Okey, sama-sama.